Tetapi sekarang ini secara terbuka Jerman dan US dah buat keputusan untuk menghantar kereta kebal. Apa maksud dia? Maksud dia perperang so-called special operation ini dah bertukar status dia kepada bibit-bibit perang. Isu geopolitical tension which is very important. Sebab isu ini dia ibarat api dalam sekam. Tuan-tuan, lama dah tak cerita tak menyebut pepatah Melayu. Ibarat api di dalam sekam. Kalau tiba-tiba jadi terbakar, tuan-tuan akan nampak harga emas dia akan naik sangat banyak, sangat tinggi dan sangat cepat. Because this issue. Apa isunya? Isunya adalah isu perang antara Rusia dengan Ukraine. Rusia dengan Ukraine ni perang dah lama dah setahun dah. Tetapi sebelum itu, dia ibarat Rusia, dia macam ni. Rusia tidak mengatakan bahawa ini adalah perang tetapi special operation. Ni saya kena cerita, benda ni penting. Tuan-tuan, initially peperangan di Rusia ni tidak dipanggil perang tetapi dipanggil special operation, operasi khas. Kenapa dia panggil operasi khas, dia tak panggil perang? Tuan-tuan, sebab perang ni is a very big word dan dia menakutkan. Tuan-tuan, perang means you can go and kill people. Perang means tak ada law dah. Perang means peluru boleh jatuh, tiba-tiba mati. Tiba-tiba kemusnahan boleh berlaku. That is war. So dipanggil special military operation. Tetapi sekarang ini special military operation sekarang ini dia sudah nampak menjurus ke arah peperangan. Kerana apa? Kerana sekarang ini Eropah sudah masuk campur secara terang-terangan dan US telah masuk campur secara terang-terangan. Dulu mereka tak berani nak support secara terang-terangan kepada Ukraine, mereka hantar senjata-senjata yang biasa-biasa. Tetapi sekarang ini secara terbuka Jerman dan US dah buat keputusan untuk menghantar kereta kebal. Apa maksud dia? Maksud dia perperang so-called special operation ini dah bertukar status dia kepada bibit-bibit perang. Tuan-tuan, bibit-bibit perang, lepas ini dia boleh jadi perang besar. Dan perang besar ini, kalau na'udzubillah kita tak nak berlaku, jadi perang dunia ketiga, ataupun dia jadi perang yang sangat besar. Tuan-tuan, kalau setakat Rusia dengan Ukraine, dua negara saja tak ada masalah. Tapi kalau dia dah involve United States, dia dah involve Jerman, kuasa besar ni, ini is not a good news. In fact, this is a very, very bad news. Why? Sebab negara-negara besar ini dia ada nuklear. Last bom nuklear tahun 1945 yang digugurkan di Jepun, Hiroshima dan Nagasaki, menamatkan Perang Dunia Kedua. Tetapi kalau Perang Dunia Ketiga berlaku, tuan-tuan, don't imagine. Tak boleh, you jangan imagine, because dia sangat teruk. Okay, now kita dah ke arah itu. Apa buktinya ni dia ni, tuan-tuan? Tuan-tuan baca dekat media-media, Russia fumes at West decision to send tanks to Ukraine, says red line have been crossed. Russia berasap kepala. Kepala berasap ni kita panggil apa? Dia marah. Kerana Barat membuat keputusan untuk menghantar kereta kebal ke Ukraine. Jadi Rusia berkata, ini you dah cross garisan merah.
Maksud dia apa? You dah cross something that you shouldn't do. Yang kata apa? Dia punya garisan kesabaran itu telah dilangkah. Dan this is a big news. Sebab apa? Sebab bila you hantar Amerika menghantar kereta kebal, Jerman menghantar kereta kebal, itu ibarat Jerman dan Amerika berperang dengan Rusia. Cuma bezanya adalah benda ini tidak tidak kita panggil apa, dia tak declare war. Ini dipanggil proxy war. Apa maksud proxy war? US tak berperang dengan Rusia tapi dia menghantar proxy, dia hantar dia punya kereta kebal, dia hantar dia punya peluru, dia hantar dia punya sistem dia. Tetapi yang berlawan ni tentera Ukraine. Tapi ini dipanggil proxy war. Tapi sebenarnya dia boleh dianggap sebagai perang dah meletus antara Rusia, US, Jerman. Tuan-tuan, katakan Rusia declare perang dengan US. Rusia declare perang dengan Jerman, tuan-tuan, agak-agak apa jadi? Declare. Dia akan jadi sangat teruk. Very bad . Bila dah declare war ni, maksudnya dia akan pergi hentam . Buat masa ni tak ada siapa yang berani declare war. Sebab apa? Sebab berjuta-juta orang akan mati. Okay, so this is a big news. Jadi bagi saya benda ini dia sangat besar. Dan kita berdoalah jangan jangan de-escalate ke level yang lebih tinggi . Sekarang proxy war, nanti open war. Kalau open war kacau. Jadi tuan-tuan, okay. So kalau kita tengok dekat news very orang kata apa, dia berita yang sangat besar. US, Jerman hantar battle tank to Ukraine. So Russia memang dah sangat marah. Jadi a senior EU official berkata Russia is taking the conflict in Ukraine to a different stage by waging war on NATO and its allies. Ini kalau Russia versus NATO ni ada negara-negara NATO dengan sekutunya. Ni memang kacau. It can become a very big war. Dan Russia pula dia takkan menyerahkanlah. Dia kata dia ada peluru nuklear berlambak, nuklear bom. Takkan dia nak takut dengan negara-negara lain. So kita tengok Jerman hantar US akan menghantar 31 biji M1 Abrams tanks, one of the most advanced tanks in the world, untuk support Ukraine. So berdasarkan kepada analisis saya, peperangan Russia versus Ukraine akan meningkatkan harga emas dalam jangka masa panjang because of faktor ketidaktentuan. Buat masa ini, faktor ini tidak diambil kira dalam pricing harga emas. Apa maksud dia? Maksud dia, harga emas yang kita tengok sekarang ini, dia tidak mengambil kira faktor ini. Okay? Dia cuma mengambil kira faktor inflasi di US, faktor interest rate, but never geopolitical tension. Tetapi ini yang saya cakap, dia api dalam sekam. Tiba-tiba kalau declare war, na'udzubillah lah. Tiba-tiba kalau declare war, tiba-tiba katakan ada orang tembak peluru berpandu masuk ke dalam Russia daripada Ukraine, tiba-tiba serang ke dalam Russia, peluru masuk, kemudian peluru tu pula tiba-tiba peluru US ke, peluru Jerman ke, agak-agak apa yang berlaku, agak-agak Rusia nak berdiamkan diri. Tidak. So api ni dia boleh sekam ni, dia boleh jadi api, dan api ni dia boleh dipadamkan ataupun dia menjadi marak. So we didn't know. So we pray, kita berdoa lah semoga janganlah harga emas naik ni bekas perang.
Okay, it is not good. Alright. So Mastura Muhammad Idris, ya Allah janganlah perang-perang. Ya betul, jangan perang dengan Russia, US ni tak boleh. Kemudian Faizal Othman, hidden hand ataupun proxy war. Okay, dia tak perang secara direct tapi dia hantar wakil.